Kak, oh ni baju oren ni. Ni baju oren pun jadi tadi PA saya beritahu. Jadi kecoh juga orange tahun ni. Kata baju raya tahun ni target ni orange kan. Ada pula yang kata kenapa nak sebar-sebarkan? Ini kan bukan sunnah Nabi. Warna orange tu bukan sunnah Nabi. Bang, warna ni semua boleh. Kau pakai je lah. Nabi suka warna hitam, warna putih, warna hijau. Faham tak? Itu yang Nabi suka. Tapi Nabi tak suruh pun kau ikut. Nak pakai warna kuning, pakailah. Tapi jangan pula bila kau pakai tu, saya bangga memakai warna kuning. Sama macam Tok Chang. Itu tak boleh lah. Dia boleh. Nak pakai baju kuning pun boleh. Orange pun boleh. Yang penting kita pakai tu kenapa? Sebab nak nampak cantik. Itu je pada hari raya. Nabi putih je. Pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada tengah hari ini, bagi saya rasa ini waktu yang sangat kritikal sebenarnya. Dia dahlah puasa, tak makan dan tak minum. Kena aircon pula kat luar panas. Letak kepala boleh tidur bang. Tu saya kena fikir macam-macam cara ni untuk pastikan tuan-tuan tak tidur. Kalau tuan-tuan perempuan tidur, aku pun tidur juga. Kita tidur berjemaah je lah. Tapi tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, kita berada dalam satu majlis ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Untuk kita ingat bahawa Al-Quran yang Allah turunkan itu merupakan dustur ataupun dia panggil the way of life, cara hidup kita. Tambahan pula tuan-tuan perempuan, zaman sekarang ni zaman fitnah. Saya hidup di luar bersama dengan masyarakat walaupun saya ahli akademik. Tapi saya banyak pergi masuk kampung, keluar kampung. Kita tengok macam-macam dugaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang uji kita. Yang terbaru, isu yang melibatkan nama Allah distokin. Benda ini, walaupun kita tahu ada kesilapan-kesilapan teknikal di pihak-pihak terbabit, tapi ia perlu dipertahankan agar tidak berulang. Betul kan? Yang di-Pertuan Agong juga menegaskan agar tindakan yang berat dikenakan kalau ia betul-betul salah, disabitkan kesalahan. Kenapa tuan-tuan? Sebab apabila agama itu dipandang remeh oleh sebahagian kelompok, sekarang ini bukan di Malaysia, seluruh dunia tuan-tuan. Negara yang dulunya tutup aurat penuh. Sebagai contoh, Arab Saudi. Saya boleh cakap sebab saya duduk Arab lama. Saya pergi Mekah daripada umur saya 98, saya dah pergi dah. Masa tu tuan-tuan nak jumpa orang perempuan buka muka macam perempuan memang takkan jumpa tuan-tuan. Sebab mereka mazhab Hambali. Mazhab Hambali ni muka semua tutup ni kecuali mata je untuk berjalan. Ada setengah ada yang keras tu, dia tutup semua ni, hijab dia tutup semua, satu sebelah mata je terbuka. Sebelah mata pun dia pakai jaring. Sebab mata orang perempuan Arab ni dahsyat tuan-tuan. Orang lelaki yang pakai serban pun cabut serban. Mata dia tu. Mata dia lah cantik, yang lain biasa. Tak? Pasal tak you all tengok kat Facebook kan, dekat Instagram, dekat Google, you Google mata perempuan yang paling cantik. Mata Arab. Besar, lepas tu ada celak kiri kanan hitam. Tu dia tutup semua tu. Tak? Orang kita biasa je. Kau pakailah apa pun sama macam tu juga. Nah, orang Arab dia lain. Dia keturunan dia baik punya. Tapi tuan-tuan perempuan, zaman dulu lalu jalan ni bercakap dengan perempuan. Puan, mana jalan nak pergi? Bercakap ni kena marah. Saya kena tahun 1998 lah masa tu. Masa tu kat Mekah ni, Kaabah tu, keliling Kaabah ni hotel murah-murah. Hotel buruk-buruk besi kecil-kecil keliling. Masa tu banyak hotel. Sekarang ni nak pergi tuan-tuan, buruk-buruk pun 9,500. Saya bawa balik 5 minggu, 4 minggu, 5 minggu lepas. Maksimum yang duduk depan Kaabah Safwa tu
Sofa Tower apa semua yang duduk depan Kaabah tu, buruk-buruk yang ekonomi punya kelas ni 14,900. Kalau nak duduk, nak pakai business class, dia akan jadi 20,000. Berapa hari pergi? 10 hari. Kalau yang duduk 400 nak 500 meter, lebih kurang RM9,000. Tak ada dah 4,999 kalau pergi kena scam gitu lah kita ya. Sana pergi yang pergi 12,000, 19 apa ni 12,000, 13,000 sampai sana diminta lagi duit 1,000. Sebab apa? Arab naikkan kos. Sampai sana, dia kata kos dah naik. You nak, you bayar tambah lagi setiap jemaah 1,000. You bayangkan kalau travel tu bawa 200 orang, 1,000 satu kepala. Kau bayangkan travel boleh bankrupt pun. Ustaz Abdullah Khairi pernah kena 1.2 juta satu malam diminta. Kalau dia ni boros, tak ada dalam akaun, jalan bang. Mati jemaah, kena keluar daripada hotel. Cuba travel sekarang ni dia simpan, dia ada memang ada allocate 2 million buruk-buruk. Kalau jadi apa-apa kes, dia akan bayar pakai duit tu. Tu. Arab dia minta terus. Dia kira apa? Pernah sekali tu kita sampai, ni seorang kawan pada ustaz terkenal juga. Sampai dah jemaah ni, dia punya jemaah 2 bas. Jemaah dia 2 bas. Sampai dekat hotel, dia letak duit. Mom, kita datang nak minta kad masuk hotel, kunci bilik hotel. Dia letak duit berapa ratus ribu dah, letak cash, bang, ambil balik dia. Aku tak nak duit, aku nak bilik. Jemaah dah sampai. Tahu dia kata apa? Tak apa, orang Oman datang dia ambil mahal dengan kau ambil balik duit. Salah seorang daripada ustaz tu rebah kena stroke masa tu juga. Tuan-tuan dan puan. Jemaah datang, hotel cari mana? Terpaksalah pergi cari hotel. Mujurlah ada hotel tapi berterabur habis jemaah. Kalau orang tak faham, jemaah akan kata, travel ni menipu. Masalahnya, travel pun kena tipu di Arab. Zaman dulu kalau pergi tu hotel keliling ramai. Kita lalu tu sesat dah nak pergi. Nak balik hotel tu sesat sebab dia dekat-dekat. Tengok Masjid Haram dah. Tuan-tuan, bayangkan saya ni jalan, kita duduk Arab, saya duduk Syria. So kita pergi dengan bas je Mekah ni. Sampai-sampai tuan-tuan puan, sesat. Masuk lubang mana tak, dia jenis lorong-lorong macam tu kan. Sekarang dia cantik. Dulu lorong-lorong je. Bila sampai tu, nampak ada seorang perempuan Arab, dia tutup semua, memang semua tutup Arab, dia beli barang dekat pasar. Lalu saya tanya, ya ukhtah, wahai kakak, aina tariq ila al-haram? Mana jalan nak pergi ke Masjid Haram? Aku ni duduk dekat ni, tak tahu kat mana. Lorong banyak, lorong-lorong kecil ni. Saya tengah cakap, kakak tu baru dia berkata, nak khuz ala tul. Dia cakap, khuz ala tul. Terus, jalan terus. Datang Pak Arab. Ya walad! Ittaqillah! Wahai budak, takut Tuhan. Kejut itu. Apa kes? Wallah aib! Dia kata, aib, dia masuk, itu bukan dia black kita. Aib! Kau tanya perempuan, lelaki ramai. Dah kebetulan depan aku itu, kalau kita macam biasa kan, jumpa kakak, mana jalan kak? Nak pergi tandas kak? Tanya kakak tu. Padahal kita tandas jantan tu. Tu sana ustaz. Biasa kita. Sana tak boleh. Zaman tu. Sekarang you all pergi, jangan kata buka tu, rambut ke depan semua dah. Keluar je Masjid Nabawi tu, masuk kedai, keluar Masjid Nabawi, ada kedai dia panggil cafe. Dia punya coffee. Dia sana Starbucks tak jalan bang. Tak ramai orang beli. Sekarang ni coffee sekarang ni, dia punya Arab punya brand. Harga betul-betul harga Starbucks. Harga Starbucks 16 rial. 16 rial ni campur-campur RM20 lah. Dia lagi kecil je Starbucks. Tapi tak apalah, kita sokong Saudi kan. Starbucks kita tak sokong. Masuk, perempuan selamba je, rambut gitu. Lepas tu letak ni, earphone dengan lagu. Gitu, mana pernah aku jumpa orang Arab macam ni. Lepas tu dekat hotel-hotel sekarang ni, reception, perempuan Arab dah duduk. Rambut terkeluar dah gitu. Saya kalau di sana, saya pakai jubah. Saya tak pakai dah. Jubah pula, kita masuk tu, kopiah pun kadang-kadang tak pakai. Kita orang muda ni, Haji, takkan pakai kopiah, nampak tua lah kita.
Kopiah tak pakai lah kan. Jubah putih nampak macam Arab lah. Kita lalu-lalu. Arab dia tak pakai kopiah di jalannya tu. Kata dia pakai abaya. Dia pakai apa? Ridak tu. Ridak tu kalau musim panas dia tak pakai. Panas. Jadi kita pun jalan. Masuk dalam. Nak check in lah. Arab tu. Bila saya bagi pasport Malaysia. Pasport Malaysia. Arab tu. Saya ingat nama dia Hana. Nama dia Hana. Fadali. Saya bagi pasport. Dia tengok. Buka pasport. Lah. Anta Malaysia? Lah. Dia tengok saya, dia kata, awak Malaysia? Taklah kot, dia kata. Aku bagi pasport merah, tapi ni cara nak mengorat. Kau ingat apa? Muka ni tak laku ke? Kau agak-agak lah. Arab tu dia boleh cakap, kata lah, aku tengok muka kau macam Arab Saudi. Wallah wasyaka ka'annaka Saudi. Aku tengok muka kau ingat muka Arab Saudi. Lah, wallah ana Malaysia, syuf jawazi. Tengok aku punya pasport, warna merah tu, pasport Malaysia. Lah wallah ana. Oh, dia masa tu tak macam mana dia bagi aku macam-macam lah. Ya, macam-macam dia bagi. Bagi makan masuk bilik apa dia adalah. Dia bagi bilik biar nampak Kaabah, padahal bilik tak nampak Kaabah. Dapat Kaabah. Sebab apa? Nak mengorat je pasal. Aku layan je lah, kan? Tak adalah mengorat lebih. Dia sembang, layan dia sembang. Lepas tu tengok dia cakap Arab. Lepas tu tengok dia bahasa Inggeris. Saya kata, oh Allah. Jarang aku jumpa orang perempuan Arab boleh cakap Inggeris dengan fasih ni. Ini bagus. Oh, dia suka lah kita puji. Oh, perempuan pantang dipuji. Kita puji jalan semua. Okey, settle. Masuk bilik tengok dengan buahnya ada. Semua lengkap. Saya kata ini akibat daripada dia nak mengorat aku. Dulu mana boleh. Tak ada orang Arab perempuan jaga reception. Sekarang ni semua reception perempuan. Kau tengok? Apa dia jadi? Nampak tak dia punya perubahan tu? Ini yang Allah kata walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Musuh Islam ni dia akan cari jalan. Macam mana kita nak tengok? Geng-geng ekstrim yang agama dia jaga ni, kita masuk. Tu sebab sekarang ni dah tak ada dah. Contoh-contoh negara Islam yang boleh kita jadikan contoh. Malaysia dia sekarang. CJ halal. Malaysia terbaik. Perbankan Islamic Bank Malaysia terbaik pakar rujuk. Antara negara majmuk yang jadikan rujukan, yang tak bergaduh, kita antara. Tapi pada masa yang sama kita adalah masalah dalaman. Antara masalah kecil-kecil ni lah. Itu sebab kita kena berhati-hati. Oleh kerana itu, Al-Quran itu tak boleh dipandang enteng. Zaman fitnah. Macam-macam fitnah kita tengok. Allahu Akbar. Menakutkan tuan-tuan. Menakutkan. Itu sebabnya Allah Ta'ala turunkan ayat pertama kepada kita. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Puan, tuan-tuan, kita ni, masalah kita adalah membaca. Bila Allah turun ayat membaca, kita kalah bab membaca. Saya balik Korea. Orang Korea suka membaca. Tunggu train tu baca buku. Jepun membaca, walaupun Jepun ni dia punya apa? Dia punya culture dia membaca, dia baca bukanlah semua ilmiah, dia bukan macam orang barat. Barat dia baca ilmiah. Dia baca history, baca sejarah. Dia tak kira sejarah apa dia akan baca. Orang putih. Orang Jepun ni dia penting baca walaupun komik. Komik tu budak-budak baca. Kadang orang tua baca Ultraman, sejarah Ultraman. Ustaz Auni tahulah, Ustaz Auni dia kaji Ultraman punya keturunan. Aku pun confuse mana dia dapat keturunan Ultraman ni. Ultraman Jaya, Ultraman Ultraman Taro zaman saya. Ultraman Taro. Lepas tu dia ada satu Ultraman yang belakang tu, dia ada nama Ultraman Joe ke apa benda. Macam-macam Ultraman. Keturunan Ultraman. Ada pergi Jepun, ada tau komik tu. Dalam bahasa Jepun, budak-budak dia baca dalam train. Habis baca, dia orang akan letak dekat atas train tu dia ada tempat letak majalah, buku. Dia letak elok-elok. Dia tak ada lempar macam tu. Letak elok-elok untuk orang lain datang baca pula. Ada orang dia ambil, baca-baca tak habis, dia boleh bawa balik. Sebab tu bukan wakaf. Dia letak, ambil lah siapa nak baca-baca. Dia ambil, tak habis, dia pergi, dia baca. Nanti kan dia habis baca, dia balik, datang letak balik. Tuan-tuan, tengok budaya dia. Patut Allah kata, Iqra', banyakkan membaca. Dekat Europe, tuan saya cakap lah, kat Jerman.
Tuan-tuan lagi lah, orang JKR lagi selalu keluar negara kan, pergi tempat-tempat macam tu. Adik saya engineer pun pergi duduk kat Jerman 6 bulan. Tuan-tuan tahu tak? Dia pergi sana tu, biasalah kat Malaysia ni, culture kat Malaysia makan tengah hari pukul apa? Kita pukul apa kita? 1 kan? Ada yang 12.45. Dia dah biasa pukul 1, mungkin dia keluar awal 12.30 dah keluar kali. Jadi pergi sana, dia jumpa kawan-kawan dia, budak-budak orang-orang Jerman. Bayangkan lagi 15 minit pukul 1. Dia nak pergi makan ni, tempat tu agak jauh. Yang mamat ni, orang Jerman, kawan yang diamanahkan untuk jaga dia, untuk ajar dia. Dia panggil PIC dia lah, dia punya orang yang jaga dia ni. So, dia pun datang. Dia kata, brother, jom kita pergi makan. Kawan tu tengok kat dia. Dia tengok jam. We have 15 minit. Kita ada 15 minit lagi. 1 o'clock kita keluar lah. Tak nak keluar. Padahal 15 minit tutup mata jalan lah. Dekat Malaysia ni tutup mata setengah jam lagi jalan dah. Dah. Dia ni bukan Islam bang. Germany. Adik saya makan ikan goreng, dia makan babi golek. Tapi dia punya wal as innal insana lafi khus. Jaga masa tu orang kafir. Saya kata kau ni buat malu je tak? Boleh kau, Allah, dia kata, aku dah kerja dah habis. Kerja aku pukul 11 dah habis. Aku nak buat apa? Tengok tak tahu nak buat apa. Aku tanya bos nak buat apa lagi? Tak ada, kau duduk kat situ. Kawan tu pun tak ada kerja juga. Dia saja tengok komputer. Sebab dia takkan keluar kecuali jam 1 petang. Allah, pelik tuan-tuan mobile. Tu budaya. Kalau duduk kat airport, you perasan tak kat airport Singapura, tuan-tuan duduk tengok orang putih. Airport Malaysia pun, tuan tengok. Orang putih, setiap anak akan ada buku, mak bapak ada buku. Tebal-tebal ni kan. Dia pegang. Pakaian tuan-tuan tengoklah, jangan tu tengok pakaian dia. Dia orang kat sana memang pakai coat, pakai tie. Mari sini dia pakai singlet je. Pakai seluar pendek, tengok macam tak berjenis mereka. Tapi tuan-tuan, kat sana dia orang pakai tie apa semua. Tapi bayangkan tuan-tuan, dia duduk tu, baca buku seorang-seorang. Tengok, budaya. Tu Allah kata banyakkan membaca. Bila kau membaca, sesuatu kau akan dapat. Sebab tu Allah kaitkan selepas tu, Iqra, ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Tengok, Allah gunakan perkataan Maha Pencipta. Sebab bila kau baca, kau kaji apa yang ada dalam Quran, semuanya melibatkan kehidupan kamu. Allah, hebat tuan-tuan. Kita nak kata mukjizat Al-Quran ni tuan-tuan. Bila Allah kata membaca, kau cuba baca Quran. Bidang saya fatwa. Saya orang Melaka, Alur Gajah. Mak saya Alur Gajah. Arwah ayah saya pun ke bumi di Alur Gajah ni. Masjid Alur Gajah. Atuk saya, nenek saya semua, tanah pun ada. Berekar-ekar tanah ni. Tapi sekarang ni tak tahu nak buat apa sebab dia orang tengah fikir apa nak buat. Buat tanah lama tuan-tuan. Tanah warisan. Lepas tu kat Melaka ni pula, tanah dia nama 12 orang, 8 dah mati. 8 dah mati. Tak tahu nak macam mana tanah ni. Kalau pecah-pecah kan, dapat jamban je kita. Ni masalah juga kat Melaka ni, dia panggil tanah warisan ni. Ni rumah-rumah yang ada kampung-kampung kan. Tu semua tanah orang tu. Saya mikir nak selesaikan masalah keluarga punya tanah ni. Tak tahu nak mikir mana. Tak masuk. Tak boleh nak fikir dia. Sebab tanah, rumah-rumah atuk tu, pecah 18. Pecah. Oh, dapatlah sebahagian seorang yang, kalau yang dapat lah kan, bahagian jamban belakang seorang. Lepas tu dapatlah ruang tamu seorang. Aku kata macam mana ni? Dah. Jadi nak buat macam kena buat tanah azur, kena beli tanah. Okey, orang ni punya dia tak apalah, I beli kata. Tapi nak beli tu pun tak boleh sebab atas nama. Allahu akbar. Itulah masalah tanah. Jadi saya akan bagi tahu ayat terakhir tu. Allah nak bagi tahu tentang apa. Ni ayat pertama baru dalam Quran ni tuan-tuan. Bidang saya fatwa, tapi saya kaji DNA babi. Kepakaran saya makanan ubah suai genetik. Ni yang Singapura baru keluar fatwa kan. Kita buat kajian dulu. Fatwa kita dah keluar dah, cumanya belum di-endorse atau diluluskan oleh MKI yang dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Daging kultur siapa buat? Yang buat kajian tu yang mula-mula Profesor Mark daripada Netherlands,
yang bayar dia, yang buat, yang menggunakan teknologi ini adalah Yahudi, Israel. You bayangkan daging dibuat tanpa perlu kepada penyembelihan. Ambil sel, boleh keluar daging. Berapa banyak kau nak? Singapura dah jual, dah ada dah. Dah keluar pun dia punya fatwa. Hukumnya harus, sehinggalah terdapat bukti-bukti ia jatuh haram. Kita pun fatwa lebih kurang tu juga. Cumanya kita lebih berhati-hati. Sebab Malaysia ni tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau tidak orang buat daging babi culture, babi walaupun benda tu tak ada, daging tu daging makmal, babi makmal. Boleh tak makan? Dia bukan babi tapi daging babi makmal. Boleh berlaku benda teknologi bang. Sekarang ni yang dah boleh buat ikan, daging ayam, daging lembu, daging kambing. Dah boleh buat dah. Cuma daging babi je dalam proses dia orang kata daging babi kalau ikut orang sains lagi senang nak buat daripada daging tadi. Sebab Profesor Datin Dr. Nurina, pakar sel daripada UKM, dia kata apa? Paling mudah Ustaz nak hidupkan, nak culturekan sel babi ni. Sebab sel babi ni kalau kita letak, dia hidup macam tu je. Tak adalah benda lain nak kacau. Kan dia makanan kepada sel tu adalah serum. Serum ni dia makanan, dia daripada darah. So benda tu boleh diganggu kacau oleh bakteria. Boleh diganggu kacau oleh apa kuman dan sebagainya. Dan dia culture tu akan rosak, sel tu akan rosak. Babi tak payah, ustaz letak je ustaz. Tak ada sel nak, tak ada benda bakteria nak kacau. Bakteria pun tak nak datang. Haram dia kata. Pelik kan? Tengok. Allah buat ni pelik tuan-tuan. Semua ni ada dalam Quran. Bila Allah kata au lahmal khinzir, daging khinzir diharamkan, mesti ada sesuatu. Sebab Allah tak haramkan benda tanpa sebab. Brother, Allah tak haramkan tanpa sebab. Allah haramkan riba. Bukan saja. You kaji balik. Bila ada riba, maknanya kau menekan orang susah. Betul tak? Kita dah lah susah. Beli rumah. Kita dah lah susah. Pinjaman, nak buat pinjaman rumah, nak buat pembiayaan rumah. Kalau kita beli rumah 300,000, kalau pergi kat bank bagi pula, dia kenakan riba kat kita, kenakan interest kat kita, kenakan bunga kat kita, jadi 500-600,000. Maka siapa yang susah? Yang susah siapa? Siapa? Kau tak payah pergi jauh. Masa PKP baru ni. PKP baru ni, moratorium lah apa semua tu, itu semua tu walaupun bank dah bagi, tengok laporan, bank tetap untung. Kan? Yang senak siapa? Kita. Senak bang, tak bayar. Maknanya tuan-tuan, dia tetap tu sebab Islam ajarkan qard, pinjaman. Pinjam satu, bayar satu. Tapi benda tu, bank kan cakap lah, habis kami bukan kerja amal. Kami nak untung. Tu sebab dia orang gunakan kaedah lain. Jual beli. Tu yang ada tawaruk lah, dia ada macam-macam akad. Mudharabah lah, ada musyarakah lah. Tapi tuan-tuan dan puan, Islam sebut semua dah benda tu dalam Quran. Tu dalam bab sains ada dalam Quran. Dalam bab ekonomi ada dalam Quran. Orang kata ustaz, kita belajar matematik ni tuan-tuan dan puan. Ini bukan Islam, ini merepek semua ni. Cik, sedap dia. Kita nak belajar agama, kita nak masuk syurga ni kita kena belajar ilmu agama. Yang Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat ilmu tu. Ada orang kata ilmu agama saja. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ni pewaris Nabi. Ulama-ulama ni ada orang kata ulama tu ustaz-ustaz saja. Bagi saya melihat kepada makna yang lebih besar. Macam tuan-tuan kerja dengan JKR. Tuan-tuan dengan JKR, tuan-tuan terlibat dengan pembangunan negara sebenarnya. Jalan raya. Macam-macam lah tuan-tuan buat. Kan? Tuan-tuan ni kira macam mana? Ni saya nak tanya Haji. Macam mana Haji? Haji ni kira dunia ke akhirat? Macam Haji? Saja tanya Haji, baik saya tanya bos tu, senang. Dunia ke akhirat kita ni? Dah confuse Haji. Aku pun tak tahu dia, aku ni akhirat ke dunia dia. Kalau Haji fikir ni dunia, Haji tak dapat akhirat. Mati neraka terus Haji. Betul tak?
Kalau orang letak macam tu, oh duduk kat JK habis ni semua geng-geng dunia ni, gaji besar-besar ni. Sedap mulut kau. Doktor-doktor. Tu yang cocok orang, yang cabut kaki orang, yang potong kaki orang, yang bagi ubat. Ini semua dunia belakang ni. Akhirat kita bacakan ayat Quran dalam air. Itu dipanggil ruqyah. Zaman Nabi. Zaman kita pun boleh pakai. Tapi itu alternatif. Tapi bila sakit je, kita akan pergi mana? Katakan tadi dia tunjuk apa? Emergency kan? Berlari tergolek ke depan macam mana kan? Semua tu. Katakan ada orang kena sambar api. Terbakar muka dia. Apa you buat? Nak panggil ambulans ke nak panggil ustaz? Assalamualaikum, Ustaz Izhar. Tolong. Kawan saya ni, dia kena api kat muka, terbakar. Tolong ustaz datang sekarang. Kau rasa aku akan jawab apa? Telefon ustaz ke? Ataupun telefon mufti Melaka? Assalamualaikum Datuk Wira, saya bersama Datuk Wira. Tolong datang segera. Kawan saya patah kaki ni. Pening mufti. Kau kenapa? Kau salah nombor ke? Nah ni, kan kita kena balik kepada Islam. Islam juga. Tapi kalau bab-bab ni balik kepada pakar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pakar dekat Malaysia dalam bab perubatan Islam ni, Profesor Datuk Dr. Harundin. Betul tak? Nama dia sinonim. Dengan KKM sinonim, dengan orang awam sinonim. Daripada dulu lagi, duk cakap tentang perubatan Islam. Dia profesor dalam bidang undang-undang keluarga. Undang-undang hukum. Fatwa. Tapi di kepakaran dia bab-bab doa-doa ni, dia power lah. Kalau dia pernah sekali ni berlaku kat Bangi tau. Dia kat Kajang masa rumah dia kat Kajang. Bukan rumah sekarang, rumah kat Kajang. Ni orang AJK masjid kita. AJK tu masih hidup lagi. Kata ustaz ada sekali tu ustaz. Dia ni ada kuliah bulanan dekat masjid kami, Masjid Kajang. Masa tu saya AJK lah. Jadi dia tengah-tengah ceramah tu dapat maklumat, ada budak dia datang kata ada orang kena rasuk dekat rumah. Dekat dia punya ni lah. Dekat Bangi tu. Dia kata bagi tahu suruh duduk kat rumah dia. Pergi rumah dia tu kat Kajang tu, dekat Kajang duduk kat situ. Tunggu sampai saya datang. Isteri saya di rumah, Kak Jah dia panggil Kak Jah. Kak Jah di rumah. Tuan-tuan tahu tak? Di tengah ceramah ngajar habis tu sembahyang Isyak. Jadi AJK ni zaman dulu AJK ikut tau. Ikut ni Ustaz Arun ni. Dia pengikut ramai. Dia ikut. Ikut sampai-sampai. Hak yang kena rasuk kat rumah. Dia tengok duk melalut dekat rumah tu lah. Yang kena rasuk ni kena melalut. Dia je tu. Jadi Kak Ajah tanya, kenapa dia macam tu kan? Atau orang dalam rumah tu kenapa dia macam tu? Rupanya Datuk Harun nak balik. Datuk Harun ni masuk je pintu, cabut lari terus jin tu. Sihat dah Bang, Datuk Harun ni jin pun takut dengan dia weh. Jin pun takut. Jin jangan main. Dia tahu amalan orang. Kawan saya seorang tu pun amalan dia jin juga punya geng. Bukan jin, geng. Dia ni berubat jin juga. Ustaz Baharudin, kawan saya. Duduk kat Puchong. Tuan-tuan tahu tak? Dia ni memang kalau dia berubat orang, jin cabut semua. Hari tu dia ni dalam berjunub. Dia lepas bersama dengan isteri dia, berjunub lah dia. Dia tak mandi lagi. Tengah lepak dekat rumah tu, jiran ketuk itu. Assalamualaikum, Ustaz, tolong Ustaz. Anak saya kena rasuk. Dia apa lagi? Sarung jubah je. Sarung jubah pakai kopiah jalan. Masuk budak tu ni. Dia tengok, dia kalau mata tajam tau, mata dia tajam. Lepas tu, keluar kau syaitan. Dia. Berjunub nak halau aku. Jin tahu yang dia berjunub. Sampai betul, malu dia. Dia kata tak jadi, kata. Patah balik ke mandi wajib. Bau, masa dia balik, mandi wajib, dia datang je sampai kat pintu, jin dah hilang, lari dah. Dia kata, dia dah mandi wajib. Keluar terus. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, jin ni dia tahu. Ustaz Harundin tu yang pakar dalam bidang perubatan Islam, doa-doa pun, bila kena jantung, pergi US. Bila kena jantung, IGN.
Profesor-profesor yang jaga Datuk Harudin tu ada lagi hidup lagi. Datuk Harudin akan rujuk. Maknanya bab-bab perubatan dia akan balik kepada doktor. Sama lah juga macam tuan-tuan. Bila orang kata tuan-tuan ni dia kira dunia ke akhirat, tuan-tuan baliklah pada niat tuan-tuan perempuan. Macam haji, tuan-tuan perempuan duduk kat JKR. Bila melibatkan kerja-kerja yang membangunkan bangunan negara ataupun jalan-jalan yang membaikkan kerja-kerja buat prasarana, tuan-tuan niat, ya Allah, aku buat ini untuk negara yang tercinta ini, ya Allah. Sebagaimana Nabi SAW sayangkan Madinah, aku sayang Malaysia untuk jadikan negara ini negara yang terbaik. Barulah kita buat kerja tu dengan amanah. Tuan-tuan dapat dunia, dapat akhirat. Yang jaga jalan raya. Dalam ramai siapa yang jaga jalan raya? Angkat tangan tengok. Ada? Tengok. Cuba tengok. Angkat. Nak tahu. Sultan Johor suka ni orang macam ni. Dia bawa datang lori dia tengok. Tengok jalan tenggelam ke tidak. Tuan-tuan buat. Yang jaga jalan raya. Kepada siapa kita bagi projek pun Allah akan tanya. Kan? Saya pergi Korea, sepanjang jalan tu lori sebesar-besar alam. Tak ada pula jalan pecah-pecah. Kenapa jalan kita pecah? Yang jalan tu kalau nak bandingkan lori yang ada kat kita dengan lori yang kat Korea, lori yang kat Thailand, saya pun balik Thailand ni. Perjalanan 6 jam, naik ke saya kata lubang pun tak ada. Saya saya kena dekat mana ni? Dekat Allah masuk Ahmad dekat KLIA. Sebelum masuk tol KLIA, saya dah lambat nak pergi terbang, bang. Bawa kereta saya. Kereta saya ni pun masalah juga. Tayar tak ada spare. Dia kalau pecah-pecah terus. Dia hanya boleh jalan 60 km. Dia panggil ram flat tire. Ram flat tire ni harga dia 2,500 satu tayar. Tuan-tuan tahu tak? Lubang kecil je. Berbuk. Pecah terus tayar. Sebab dia tajam kat depan tu. Dia kan pecah. Macam mana boleh pecah gitu? Oh, sebab lori. Okeylah, kita faham lah kan. Tapi tempat lain, kena lagi kat Bangi, kena lagi kat Kejang. Ni siapa punya kerja? Bukan orang JKR. Kontraktor. Yang dibuat main tampal-tampal macam tu je. Tak ikut spek. Tuan-tuan, jawab di akhirat kelak. Siapa yang luluskan? Itu sebabnya, bila kita buat kerana Allah, kita tegas. Tapi, Ustaz, saya dah buat terbaik, Ustaz. Saya tengok dah spek-spek. Tapi, Ustaz, dia yang tipu. Itu tak, dosa kita tak ada berdosa lah. Sebab kita dah buat yang terbaik, betul tak? Tuan-tuan dah terlepas dah. Tanggungjawab tuan-tuan dah selesai. Saya dah ikut prosedur, saya dah ikut ni. Itu dia panggil dunia akhirat tuan-tuan dapat. Dunia, tuan-tuan dapat gaji, tuan-tuan dapat pangkat, tuan-tuan dapat IR, dapat segala-galanya. Tapi pada masa yang sama, tuan-tuan dapat akhirat juga. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dah buat kerana Allah Azza wa Jalla. Macam saya pun sama juga. Saya dah buat yang terbaik. Kalau saya jadi penasihat, saya dah buat terbaik. Tapi kalau kata orang tu tak ikut, itu dia punya pasal lah. Aku dah cakap dah nasihat. Kau tak mau dengar, kau tanggung lah kalau jadi apa-apa. Betul tak? Banyak. Tuan-tuan perempuan. Itu sebabnya muslimin-muslimat ini kasih sekalian, macam CG halal. Malaysia ni CG halal yang terbaik dunia. Saya pergi Korea, pergi Jepun, pergi India. Dia orang dengar Malaysia, dia kata kami nak jadi macam Malaysia. Tapi bang, kita ni dalam keadaan yang detail-detail kita ni perempuan, ada. Syarikat tu dah dapat dah CG halal. Tiba-tiba, dia dah ikut spek kita dah pastikan ikut spek. Lepas tu, bila dia dah beroperasi, dapat setahun kan. Dalam proses operasi, dia tipu kita. Dia ambil barang-barang yang tak dapat CG halal. Dia gunakan barang yang tak dapat CG halal. Itu salah siapa? Adakah salah JAKIM lagi? Salah Jabatan Agama Islam? Tak. Kita dah bagi spek. Tapi bila kita dapat maklumat, kita dapat dakwaan, kita pergi serbu tengok memang benda tu ada, kita akan tarik balik CG halal. Kita dah bagi nasihat. Tolong buat ni. Ada sekali tu kita bagi nasihat ayam. Saya tak mau bagi tahu ayam negeri mana. Tapi yang pasti ayam. Satu hari 30,000 ekor. Tahu tak siapa punya pemilik dia? Orang Islam. Yang 12,000 ekor sehari, 13,000 ekor sehari tu orang Cina. Kita pergi tengok orang Cina punya ni. 13,000 ekor tu yang mati 20 ekor, 15 ekor tu, dia akan asingkan terus. Ni Chinese juga. Kita tengok, kita pergi serbu, dia buat macam tu. Mana dia asingkan.
So kita tahu dia jaga ikut prosedur yang ditetapkan. Ada yang 30,000 tu orang Melayu kita. Pergi 1,000, tengok-tengok yang sembelih tu macam mana? Bukan Islam. Senang ni nak tahu bukan Islam ni. Nama apa? Aziz. Mengucap. Dia suruh mengucap balik. Mengucap balik. Baca Al-Fatihah. Dia ikut balik. Tanya Muslim. Not sure. Dia sembelih 15 ke 20,000 ekor. Dia dan geng-geng dia sembelih jaga. Checker tak ada. Checker ni yang jaga, yang orang Islam yang jaga, tak ada. Bila dapat tu kita buat teguran. Kata tokel dia tu orang Islam kita. Kata kenapa tak ambil orang Melayu kita? Kenapa ambil Bangla ke, ambil daripada India yang kita pun tak tahu yang di Islam pun tak Islam? Tahu tak jawab apa? Mahal. Dia untung juta-juta, ratus-ratus ribu setiap hari. Tuan-tuan puan, takkan kau tak boleh bayar orang Melayu kita berjaga, betul tak? Takkan tak ada Tok Bilal yang pandai sembelih duduk kat situ jaga. Sekurang-kurang kita bagi human resource kepada dia orang ni. Tak, dia tak nak. Dia bagi kata baik bagi dia orang ni. Dia orang ni kira sembelih. Kalau bagi Tok Bilal, kalau mati katak, kalau ayam tu mati katak, dia akan asingkan. Rugilah dia, seekor ayam. Ini kalau dah main belah-belah puluh-puluh ekor ayam, takkan dia nak biarkan macam tu. Dia sampur sekali lah. Tak apalah, bukan orang tahu. Tengok. Itu dipanggil ketakwaan kau tak ada. Tu Allah kata banyakkan membaca. Bila kau kaji Quran, rupanya banyak Islam ajar. Dunia kau dapat, akhirat kau dapat. Quran ajar tentang bisnes. Quran ajar tentang geologis. Quran juga ajar tentang apa? Matematik. Ada orang kata, Ustaz, matematik ni bukan Islam ajar. Siapa cakap? Allah bagi tahu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Tengok Allah bagi tahu tu. Untuk anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Nak dapat 1 bahagian tu kira macam mana? Nak dapat 1/2, nak dapat 1/3, nak dapat 2/4, nak dapat itu Islam tu. Tengok, sebenarnya Quran ni dia ajar macam-macam, tapi kita je tak tahu. Kita je tak tahu. Sebab Islam kena buat kajian. Kalau di barat, ni saya bagi tahu tuan-tuan. Di Oxford, dia ada pakar-pakar, dia orang tu bukan Islam. Dia panggil orientalis. Mereka ni, dia kaji Islam, tapi dia bukan Islam. Tapi bila sembang tentang Islam, dia hebat sekali. Saya punya artikel-artikel jurnal, dinilai oleh orientalis sebahagiannya. Dia tengok saya buat kajian, saya kata haram kerana gini-gini. Dalam Islam ni, dia akan tanya, kenapa artikel ini bias? Tengok, komen dia. Artikel ini bias, tak adil. Kerana dia hanya merujuk pada Islam. Kenapa tak rujuk pada Yahudi, Jewish? Kenapa tak rujuk pada Kristian? Kenapa tak rujuk pada Buddha? Kenapa tak rujuk pada... dia nak semua agama pula. Ni masalah kita hari ni. So kita tak boleh nak adab, tak boleh nak buat apa dah. Tuan-tuan. Itu sebab Quran dia suruh kita mengkaji Al-Quran itu. Itu ayat pertama turun kepada kita. Dan ayat yang terakhir pula, tengok ayat terakhir, dia banyak. Ayat terakhir ni ada khilaf ulama. Pertama, katanya Allah Ta'ala sebut surah Al-Baqarah ayat 278 itu adalah ayat terakhir. Yang Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah, jauhi segala jenis riba. Dan sekarang ni riba banyak betul. Yughayyiruna asma' ila ghairi asma'iha. Dia tukar nama riba kepada nama baru pula. Ini merupakan keuntungan. Tapi bila tengok keuntungan tu memang betul-betul riba. Bukan keuntungan kena jual beli. Kata contoh, ni pokok. Ni betul tak betul ni? Ni bukan? Bukan? Plastik. Okey. Berapa harga ni, Kak? Orang JKR semua pakai yang betul. Ini tipu punya ni. Tahu tak? Mudah. Air pun tak ada. Contoh air. Letih orang cakap ni.
Daga ni. Tapi saya musafir. Tak ada air ke? Ni contoh. Air mineral. Air mineral. Saya hiking. Suka hiking. Hikers lah. Kita naik atas bukit lalu. Gunung. Ramadan ni tak lagi. Bila naik bukit, saya naik bukit, satu bukit. Dekat Shah Alam dia ada satu bukit. Bukit Cermin. Bukit Cermin. Kalau you all sampai kat situ, you cantik tu, cantik. Pergilah. Perempuan. Tuan-tuan. Saya saja, dia tengok alam. Tapi kau nak sampai kat situ, kau kena berpeluh dulu lah. Kau setakat nak pergi turun tengok cermin tu, tasik cermin tu, kau naik helikopter lah. Sampai je atau pegang drone ke itu boleh lah. Tapi nak sampai tu kena naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Lebih kurang 3 km baru sampai di dalam tu. Jadi bila naik bukit tu, saya naik bukit dengan geng-geng saya lah. Sampai atas tu, dah kemuncak lah. Tengok-tengok ada budak muda. Budak-budak muda. Ada 4 ke 5 orang. Dia buka table lah tu. Dia jual macam-macam air. Macam-macam air. Air mineral, air gas berkarbonat dan macam-macam lagi lah. Jadi saya pun sampai-sampai, saya ada tim saya 5 orang. So saya belilah. Berapa ni, Dik? Ni air mineral ni Ustaz, RM5. Air gas ni pun RM5. Ada satu air tu mahal sikit, RM6.5. Saya pun kata, sebab tim saya ni ada doktor pakar bedah tu, pakar ni, diorang ni tak minum air berkarbonat. So kata, okeylah, Dik bagi air mineral 5. So, 5 dengan air semua. Dia ada batu air semua tau. Aku pun mikir, macam mana kau angkat barang atas ni atas? Saya bawa beg kecil je pun. Air saya habis tengah jalan, saya bawa air. Air saya habis dah. Geng-geng saya habis air. Sampai atas tu dengan bekas ais. Lepas tu, air tu banyak. 4-5 orang ni duk angkat. Saya rasa buruk-buruk pun diorang angkat. Ada kot 10 kilo seorang angkat. 5 kilo ke 10 kilo duk angkat belakang. Beg besar. Tuan-tuan tahu tak? Saya pun belilah. Saya dah tahu dah. Saya kata tak apa, Dik. Saya beli 5. Bayar ada RM25 untuk 5 orang. Ya? Tengah-tengah minum, naiklah couple, suami isteri. Ada air lah. Dik, berapa ni, Dik? Dia tanya air, apa nama? Air tin yang tu. Yang untuk tenaga tu. 100 plus. Berapa ni, Dik? RM5. Oi! Dia boleh buat terkejut atas tu. Woi! Mahalnya. Beli kat bawah baru RM1 lebih, paling-paling pun RM2. Dia ni betul-betul mangkuk lah kata. Dia boleh terkejut budak tu muka berubah. Bawah baru RM2 lebih boleh dapat ni. Lepas tu, mahal sangat ni, Dik. Jangan begitu, nanti kakak report ni. Nak report pula atas bukit. Beruk pun terkejut atas tu. Saya pun kata, Kak, beli je, Kak. Akak kata murah. Saya tak boleh. Kalau budak-budak muda berniaga, saya malah fikir banyak. Saya beli je lah. Kecuali benda tu tak masuk akal. Saya pun fikir. Profesor kot, takkan tak fikir. Aku naik atas tu, aku fikir juga. Kos naik satu. Betul tak? Lepas tu kan nak turun kan, dia ada sediakan plastik pula. Lepas minum-minum, kau tak boleh buang-buang atas tu. Dia buang dalam plastik, dia buangkan sampah ke bawah. Itu dipanggil apa benda tu? Servis. Kau tak boleh nak marah dia. Kalau kau tak nak, kau beli bawah 5-6 tin, kau naik atas. Kan? Ni kau marah buat terkejut. Dia jual RM5. Kalau aku 10, aku balut. Kau nak ambil, tak nak sudah. Aku minum seorang. Tapi nak bagi tahu RM5 memang bagi saya tak ada apa. Reasonable. Dia 5 orang nak bagi sikit seorang. Kan? Reasonable. Dia RM5. Islam benarkan jual beli itu. Kau boleh ambil untung. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah. Kecuali jual beli. Yang tak boleh main harga adalah barang-barang yang dimiliki oleh kerajaan. Hak orang fakir miskin. Contoh, kau tak boleh main beras, kau tak boleh main. Minyak, kau tak boleh nak main harga. Sebab itu barang terkawal. Sebab orang miskin makan, orang kaya makan. Kalau 100 plus, orang miskin tak makan.
Makan ke? Kalau dia nak, kalau dia tak nak tak apa. Yang penting dia bukan barang terkawal. Kan? Mati tak kalau dia tak ada air 100%? Kalau beras, tu tak boleh. Tu barang utama. Minyak utama. Telur, jangan lupa. Isu telur berlaku kat Melaka kot. Sampai kawan apa yang jaga tu kena kecam tu Melaka tu. Bos Melaka tu. Dia silap jawab tu. Dia patut jangan jawab, jangan dengan rakyat ni jangan jawab. Kita kalau dah tahu mahal jangan makan telur. Kau kena belajar macam mana nak bercakap dengan orang susah. Ni bab ni kena belajar dengan orang politik. Orang politik bagus. Orang politik bab-bab ni jangan risau tuan-tuan. Saya yakin dan percaya. Jalan kampung kita ini akan diturap sebaik mungkin. Saya dah arahkan kepada JKR untuk pastikan kampung kita ini selamat. Saya ulang, saya tidak akan berkompromi isu rakyat. Itu orang dengar, wow, dijaga kita lah. Betul tak? Orang kampung ni, kampung saya kat Alur Gajah kan, jalan tak ada turap. Ya Allah, kalau saya balik jalan, aduh Tuhan. Memang tak boleh, kena pakai 4-wheel drive boleh masuk jalan macam ni jalan. Tapi dia dulu sawah kan dia mesti nak masuk dalam kan. Saya kebetulan kawan baik, adalah Adun situ pun kawan semua ni. YB Alung kawan. Jadi kata, bang tolonglah kampung aku teruk sangat tu. Atuk aku banyak berjasa kepada negeri dan negara tau. Atuk dulu masa merdeka diorang kat situ tu. Diorang bangunkan negara ni. Ada masa zaman merdeka atuk tu, arwah atuk Tok Bujal tu meninggal dunia. Polis hutan. Kata tolonglah bagilah kaya turap. Lepas tu buat surat, saya buat surat. Buat surat tu aku di UKM hantar surat ke Adun itu. Dia pergi bagi tahu orang kampung tu, saya akan pastikan sini akan diturap, akan ditar. Dia tar tapi tak dapat tar, dapat batu saja masa pilihan raya baru ni. Sekurang-kurangnya dia buat tak? Dia buat, dia datang bagi tahu okey akan buat. Dia tak ada lah bagi tahu. Dah tahu jalan ni sengit-sengit, naiklah jalan lain. Itu alamat ni kau kalah lah bos. Nampak? Ini jawab, telur tak ada, jangan makan telur, kita makan benda lain. Aduh, pening kepala tuan-tuan. Orang miskin kata itu dia makan aku nak suruh makan apa? Makan Maggi. Maggi mahal lagi. Kata tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan perempuan. Itu jual beli. Barang-barang terkawal tak boleh naik harga. Jadi tuan-tuan perempuan, saya suruh dia ambil lah. Kata kalau tu beli kat bawah. Tuan-tuan, itu jual beli dibenarkan. Tuan-tuan nak jual apa pun tak ada masalah. Tapi jangan sampai mendatangkan mudarat pada orang lain. Itu penting. Nampak tak? So tak ada salah kalau orang tak nak jual harga mahal. Kalau nak ikutkan Mercedes, beli kalau luar negara murah je. Kan? Kita punya cukai tinggi daripada dulu lagi. Kan? Tuan-tuan perempuan, tengok apa jadi. Tetap orang beli juga. Mahal, beli. Tetap beli. Zizan elok beli untuk mak dia. Tapi untuk orang ada duit lah. Orang B40 tak ada, pergi beli Mercedes. Belilah kereta mainan gitu. Ya. Tapi tuan-tuan perempuan, tengok Islam ajar tu cantik. Quran dah ada dah. Cuma dalam bab akhir ayat yang terakhir turun 278 itu tadi, berkaitan apa? Jauhi daripada riba. Sebab riba itu akan berleluasa sampai bila-bila. Dia akan cari jalan macam mana nak bagi riba itu hidup. Dia tukar daripada riba, dia bagi pada interest. Interest tukar kepada ini bukan interest, ini bunga. Ini bukan bunga, ini adalah keuntungan. Sudah. Pening kita buat ni. Sebab ada setengah-setengah orang dia tak mau beli kecuali cash semua. Masalah bila beli cash, LHDN akan cari dia sampai ke lubang cacing. Mana dia dapat duit tu? Semua akan cari. So, kena buat pinjaman lah. Tuan-tuan, ataupun pembiayaan. Itu ayat pertama berkaitan dengan riba. Yang terakhir, ayat yang terakhir dalam pandangan pertama. Pandangan kedua, ayat yang terakhir, anna akhir ayah nazalat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat yang pertama tadi, ayat yang pertama tadi saya sebut, Allah sebut tentang riba. Ingat, sampai bila-bila riba akan hidup dan akan ada dalam kalangan kamu. Nombor dua, Allah kata apa? Wattaqu yawman turja'una ila Allah. Nafihi ila Allah. Takutlah kamu tentang hari kiamat.
Kenapa dia sebut tentang hari kiamat? Sebab Nabi kata apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik dia akan fikir apa nak buat untuk bekalan di akhirat. Macam contohlah tuan-tuan Muban, tuan-tuan sekarang ni semua kita boleh nak berbuka puasa. Ya, betul puan, betul tak? Puan boleh je masuk bilik puan, masuk bilik air, torak air. Dalam beg siapa nak tengok? Betul tak? Betul tak? Kak, oh ni baju oren ni. Ni baju oren pun jadi PA saya beritahu. Jadi kecoh juga orange tahun ni. Kata baju raya tahun ni target ni orange kan. Ada pula yang kata kenapa nak sebar-sebarkan? Ini kan bukan sunnah Nabi. Warna orange tu bukan sunnah Nabi. Bang, warna ni semua boleh. Kau pakai je lah. Nabi suka warna hitam, warna putih, warna hijau. Faham tak? Itu yang Nabi suka. Tapi Nabi tak suruh pun kau ikut. Nak pakai warna kuning, pakailah. Tapi jangan pula bila kau pakai tu, saya bangga memakai warna kuning. Sama macam Tok Chang. Itu tak boleh lah. Nak, kita pakai jubah. Ada kan sekarang ni ada jubah. Jubah kita pakai jubah putih dalam. Lepas tu imam tu dia pakai apa? Pakai kot. Dia tutup tu dah nampak macam padri kan. Dia pakai jubah. Itu jubah standard macam orang Mesir. Cuma kalau bila kamu pakai, kamu niat kata, oh pakaian saya ini, saya suka betul tengok padri church tu. Padri John. Padri John dia pakai jubah kemas lah. Saya pun pakai macam dia. Habis kau. Tak boleh lah macam tu. Nampak tak? Dia boleh nak pakai baju kuning pun boleh, orange pun boleh. Yang penting kita pakai tu kenapa? Sebab nak nampak cantik. Itu je pada hari raya. Nabi putih je. Nabi nak masuk dalam kota Mekah, masa pembukaan kota Mekah, Nabi pakai hitam. Semua hitam. Boleh. Kalau nak fikir semua benda nak kena ikut Nabi buat, letih. Sebab ada benda yang Nabi suruh ikut, tapi kau tak ikut pula itu. Pelik aku lah. Nabi kata semayanglah di masjid. Kosong masjid. Betul tak? Masjid kosong. Yang orang ikut mana? Sunnah Nabi kahwin dua. Tu ramai betul nak dia. Ini sunnah Nabi yang perlu dihidupkan. Saya nampak kahwin dua ni dah jadi macam susah di Malaysia ni. Nak kena minta izin dengan mahkamah. Siapa perempuan ni? Sedap dia cakap. Bini tak ada? Sedap dia cakap. Bini tak ada. Bini kat rumah. Cakap kat kedai mamak. Siapa perempuan kita minta izin? Kita lelaki. Ini sunnah Nabi perlu diperjuangkan. Cakap macam hebat sangat. Bini ada. Dia orang ni lah cakap tu. Dan tukar cerita. Tuan-tuan, ni nak bagi tahu. Benda tu kau nak ikut. Yang ni tak mau ikut. Sunnah Nabi. Nabi jaga kesihatan. Kau tak mau ikut tu. Makan kambing. Ini sunnah Nabi. Makan kambing. Kau tahu tak Nabi makan kambing macam mana? Sikit. Nabi suka kambing kat mana? Bahagian mana? Puan? Puan tak makan kambing? Suami? Suami makan tak? Dia makan sikit je. Ni baru tu sunnah. Nabi dia suka dua tempat dalam kambing, pada kambing. Semalam saya tanya orang dekat kat mana saya? Alahai lupa, banyak sangat tempat. Dia kata, dia angkat tangan tu. Nabi suka ekor kambing. Kali pertama aku dengar Nabi suka ekor kambing mari mana pula. Tak, Nabi tak ada makan ekor. Kita je bersungguh makan ekor. Nabi suka dua tempat. Pertama, rusuk. Nombor dua, peha kambing. Peha kalau bakar kan, dia nampak sedap bila bakar. Nabi makan kambing. Nabi suka peha dan rusuk, betul. Kita ni memang suka makan kambing, kata ini sunnah Nabi. Masalahnya, Nabi ni makan kambing, dia tak menyebabkan pada penyakit. Kita makan kambing, darah tinggi. Tu baru ni ada orang argue, dia kata, Ustaz, ini semua Yahudi. Yahudi sengaja nak membatalkan sunnah Nabi makan kambing. Saya ni darah tinggi, Ustaz. Kalau stres, boleh sampai 200 darah saya. Baru ni doktor saya kat UPM bagi tahu, Tuan, berhenti makan kambing. Sup kambing tak boleh makan. Saya kata, doktor jangan jadi Yahudi. Dia marah doktor tu. Terkejut tu. Yahudi pula lah.
Saya kata, apa benda pula? Betul lah doktor cakap. Tak ada ustaz. Dia ikut apa Yahudi nak. Yahudi nak batalkan sunnah Nabi. Nabi suka kambing. Saya pun cakap, Haji baca kat mana ni? Saya bacalah. Nabi suka buat rusuk dan peha. Kambing. Nabi makan. Macam mana Nabi makan? Nabi makan macam kita makan. Banyak engkau lah. Ni baca tak habis. Nabi makan tapi luqmah au luqmatan. Nabi tak makan banyak. Dicubit. Lepas tu sahabat ramai. Dicubit, 1, 2, 3. Dah sahabat makan. Ambil. Sampai kat Nabi tinggal tulang je. Karena Rasulullah SAW yusyariku ma indahu minal at'imah. Nabi akan tukar, kongsi-kongsi makanan yang ada dengan Nabi. Nabi bagi dia sahabat-sahabat makan. Last Nabi makan sikit. Tengok, sahabat Nabi. Kita lamb shank habis seorang. Dia telan ni lamb shank merah tu, nasi Pakistan sekarang ni kan. Tengah viral kan. Tak cukup yang satu, dia seduk pula yang dalam. Baling-baling, anjing kata, apa aku nak makan? Habis semua tuan-tuan. Anjing gigit tak ada apa. Jin, dia dua je tulang yang makan. Anjing dan jin. Jin datang, dia kata, korang ajar betul babak ni kata. Kau telan semua, habis aku nak makan apa? Isi tak ada dah. Dalam tu dah seduk. Seduk habis. Tuan-tuan, tu Nabi cara, tu Nabi makan. Tu sebab Nabi dada dengan perut sama. Dada Nabi dengan perut sama. Badan Nabi pula tegap, dada dia terbuka. Dia panggil dada apa? Dada bidang. Ya, dada bidang. Dada Nabi. Nabi tu kalau dia buka baju tu, nampak. Macam tuan, puan, dia tahu six pack tu. Kita one pack only. Maybe no pack. Gelak kakak. One pack. Dah lah one pack, keliling pula. Ini bukan sunnah Nabi, itu yang patut kau ikut. Ini duk bergaduh orang yang pakai orange, ini bukan sunnah Nabi. Ini bukan sunnah. Bang, tak apalah. Benda-benda tu tak apa bang. Biar dia nak pakai apa. Yang penting sunnah Nabi yang Nabi buat ni kita kena ikut. Nabi lepas subuh tak tidur. Nabi exercise. Nabi duduk sampai matahari naik. Exercise Nabi macam mana? Nabi ni akan main pedang, berlatih main pedang. Pedang Nabi tu tak kurang dari, kata Ibn Khaldun, tak kurang daripada 2 kilo berat dia. Memanah. Nabi naik kuda. Tu buat tuan-tuan perasan tak orang yang naik kuda semua badan tegap? Sultan Brunei. Oh, tegap. Sultan Terengganu. Tegap. Badan dia tegap. Kuda semua ni. Tun Mahathir. Berapa dah umur Tun Mahathir? 100 dah kan? Belum masuk ke? 99? Panjang sangat umur sampai orang tak ingat dah umur dia. 99 kan masuk 100. Masih main kuda kat Putrajaya. Dia masih main kuda. Siapa lagi main kuda? Ustaz Said Nur Hisham. Oh, dia kata, Syekh, main kuda sedap, Syekh. Dia, badan dia kemas. Dia kata, gerak semua badan. Itu sebabnya, tuan-tuan, itu sunnah Nabi yang boleh kita ikut. Dia ada sunnah yang mesti kita ikut, sebab itu sunnah muakkadah, macam pergi masjid. Ada sunnah yang digalakkan kita ikut, macam sunnah makanan Nabi. Ada sunnah yang kau nak ikut, tak mau ikut tak apa. Macam contoh Nabi suka pakai putih. Pakailah putih. Nabi tak suka pakai selain warna putih. Itu tak payah pakai pun tak apa. Tapi nak pakai boleh tak? Boleh, tak salah. Tengok, itu yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Jadi Allah kata apa? Amalan kita tu biarlah sampai akhirat. Kalau kita buat suatu benda kerana Allah SWT, Allah terima kita punya amalan. Tu untuk akhirat. Dan nombor 3, ayat yang terakhir, ayat yang ketiga yang dikatakan akhir ayat turun tentang hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Allah kata tulis. Cuba sekarang ni tuan-tuan, kalau hutang orang tulis. Kita hutang ni, tak tahu tak cakap kan. Hutang ni susah. Ustaz-ustaz pun hutang tak bayar. Tak betul? Dia tak kira kau ustaz ke kau tak ustaz, dia kira tak bayar. Orang politik pun tak bayar. Kan? Ada. Cuma kenapa tak kena saman? Kenapa tak kena tindakan? Sebab tak ada hitam putih. Bank ada hitam putih. Kau hutang je, tangan. Kita tak
Kita bila bagi hutang, kita tak apa. Kita kan sahabat baik. Sahabat baik tu kau tengok dia. Habis bang, tak ada. Masa orang nak pinjam duit, dia akan janji macam-macam, langit dan bumi. Nak pinjam apa? Berapa je? Tak banyak, 1,000 je. Bila bayar? Awal April insya-Allah. Ia akan berada di atas meja saudara. Saya akan bank in terus. Insya-Allah. Bila disebut insya-Allah tu, faham tak maksud insya-Allah dia? Dengan izin Allah. Bila 1 April, yang dia janji 1 April 2024 nak bayar, kita jumpa dia 1 April 2025 tak bayar lagi. Bang, kau janji nak bayar 1 April 2024. Kenapa tak bayar? Kan aku sebut insya-Allah. Dengan izin Allah. 1 April 2024 Allah tak izinkan, tu yang tak dapat bayar tu. Disalahkan Allah Taala pula, kurang ajar betul. Tu hutang tuan-tuan, bayar. Antara sebab benda hidup tuan-tuan tak berkat bila hutang tak nak bayar. Allah, ni ayat yang terakhir yang turun, ni pandangan yang ketiga. Sebab hutang ni sampai kiamat tak akan selesai masalah. Nabi pula bagi tahu, sesiapa yang ada hutang, sila datang jumpa aku. Kalau jenazah ni ada hutang, sila jumpa aku akan bayarkan. Apa sebenarnya Nabi ajar tu? Nabi ajar ahli keluarga, kalau kata keluarga kau mati, buat macam aku buat ni. Sesiapa ada hutang dengan suami saya, siapa ada hutang dengan isteri saya, datanglah jumpa saya akan bayarkan. Bayar daripada mana? Daripada duit faraid. Sebelum difaraidkan, bayar dulu hutang. Min ba'di wasiyatin aw dain. Bayar hutang dulu dan juga wasiat. Wasiat tak boleh pada keluarga tau. Ni orang Melaka kena ingat ni. Ramai orang Melaka salah ni. Oh, saya dah wasiatkan dah kereta tu ke anak saya. Tak boleh. La wasiyata lil waris. Ahli waris tak boleh dapat wasiat. Kecuali puan ada anak lelaki. Anak lelaki. Puan ada anak lelaki? Ada? Anak lelaki alhamdulillah. Ada anak lelaki, tak ada masalah. Yang bahaya ni tak ada anak lelaki ni. Bila anak lelaki tak ada, siapa yang akan mewarisi? Saudara dekat siapa? Bukan. Adik-beradik kita. Adik-beradik kita kuat tau. Bila anak lelaki tak ada, adik-beradik kita yang lelaki akan dapat harta. Nampak? Jadi, itu sebab orang nak anak lelaki. Dia akan cuba juga kalau dia duit banyak, dia nak anak lelaki. Tak dapat anak lelaki, dia akan kahwin seorang lagi untuk dapat anak lelaki. Tak apa, dia nak buat macam mana? Kau jangan gelak kak. Yang main harta ni dia akan turun. Dia jadi, kalau anak perempuan saja tak ada pula keturunan lelaki, dia akan jadi bahagian tu baitul mal pula ambil. Tu banyak kesan lah. Jadi, dia duit banyak, kahwin seorang lagi. Ada pula yang kahwin seorang lagi, terus dia tu muflis. Masalah juga tu. Itu sebenarnya duit ni Allah boleh bagi, tak boleh tarik. So korang hati-hatilah. Jangan rasa macam, oh aku kaya sekarang. Tak. Kaya kamu sekarang, kemungkinan boleh miskin kalau salah langkah. Saya belajar daripada Datuk Rik tu. Adira punya tu. Saya belajar tau. Semalam saya tengok video dia. Saya kata, sedih tau. Kesian betul nak beli baju anak tak ada duit. Ini bukan kali pertama tau saya jumpa orang macam ni. Banyak kali dah. Saya jadi jumpa sekarang ni sekarang ni balik ke Kedah, kawan saya. Baik betul. Dulu setiap tahun dia akan bagi 5 ke 10 orang pergi umrah. Ada orang Melaka 2 orang. Orang susah saya bagi. Nama dia pergi Mekah. Dia bagi duit. Saya bawa pergi Mekah baru saya tahu yang dia ni rupanya ada isteri. Saya duk ingat dia tak kahwin lagi. Dia ni macam duda macam tu lah. Sebab dia ada affair dengan perempuan lain dalam proses nak kahwin. Tapi tak kahwin-kahwin. Saya kata, Ji, kena Ji kahwin cepat. Apa duk pergi mari-mari. Tak bagus lah macam ni kan. Haji tu buat kerja amal banyak. Saya masalah sekarang ni Ustaz. Isteri pertama saya tak settle lagi. Isteri pertama?
Duduk ke mana isteri tu? Ada kat Kedah. Tak pernah nampak pun. Tak pernah bawa pergi umrah. Tak pernah bawa pergi haji. Oh, memang saya tak pernah duduk sekali. Dah 15 tahun saya tak jumpa dia. 15 tahun. Saya kata, Ji, mana boleh gitu? Zalim, Ji. Gantung tak bertali. Tak, Ustaz, saya tak gantung bertali. Saya sediakan rumah banglo kat dia. Saya bagi duit kat dia bulan-bulan, 15,000 sebulan. Saya bagi lagi anak-anak semua saya tanggung. Cuma saya tak tidur dengan dia dan saya tak pernah balik rumah dia. Saya kata, Ji, perempuan bukan nak tu. Betul tak? Dah, confuse lah. Kau orang ni macam mana JKR? Haji, macam mana tengok? Bila tanya itu senyap terus. Yang penting RM15,000 masuk, kau balik tak balik, lantak kau. Perempuan bukan nak tu saja, dia nak suami ada dengan dia. Apa faedah kau kahwin, tapi suami mana suami? Suami dah lama dah tak balik, 15 tahun dah. Tapi akaun penuh lah duit. Akak nak kau je juga. Kalau nak, aku nak doa ni bulan Ramadan ni. Nak tak nak? Nak tak? Tak nak kan? Korang nak suami, biarlah rezeki sikit, kita kongsi bersama, aku kerja, kau kerja, kita kongsi sama-sama, tapi you ada depan mata I ada depan mata you. Betul tak? InsyaAllah. Semangat dia jawab terus. Takut aku doa kan. Itu semua perempuan nak. Saya tahu sebab saya pun ada isteri. Kadang-kadang dia kata, cukup-cukup lah tu. Merata-rata pergi, tak payahlah kata. Saya nak tengok awak je. Kan aku duduk rumah kan, kau kata, bila pergi kerja? Masa PKP tu, bila awak nak pergi pejabat Pulat dah. Tapi itulah, seorang perempuan ni nak kita ada je. Percayalah tuan-tuan perempuan, dia tak ada benda tu. Lah dia, Allah uji dia, muflis. Dia kena tipu dengan kawan dia sebanyak 500 juta. Bisnes oil and gas. Habis. Sekarang ni muflis. Bila dia kena tipu punya tu, tuan-tuan tahu tak? Perempuan yang nak kahwin dengan dia tu, tak jadi kahwin. Dia dah belikan kereta tau, BMW kat perempuan ni. BMW X6. Harga masa tu dekat 700 ke 800 ribu. Dia belikan. Tapi tak kahwin. Rumah, dia sewa, dia bayar kan. Rumah kondo. Tuan-tuan, sekarang lepas dia kena tu, dia kena stroke. Bila kena stroke, tuan-tuan tahu tak sekarang siapa jaga? Isteri pertama. Setelah 20 tahun, 15 tahun dia tinggal tu. Lepas tu, projek perjalanan hidup 25 tahun, sekarang ni duduk kat Kedah. Tuan-tuan, isteri itulah yang jaga dia balik sakit, minum dan sebagainya. Itu sebabnya tuan-tuan, semuanya berpunca dengan apa? Hutang. Dia hutang. Saya belajar dengan Datuk Red sebenarnya baru kan. Bagus dia cerita, dia tak malu. Dia bagi tahu kesalahan saya tamak. Ayat tu. Yang kedua, saya abaikan tanggungjawab kepada isteri-isteri. Nombor 3, dia gini. Oh, tuan-tuan, saya tunggu insaf. Asalnya ada juga niat nak kahwin seorang lagi, terus tak jadi. Terus tak jadi. Saya tarik balik yang berhormat, nak tarik balik, tak nak. Tak jadi lah. Niat tu ada. Niat tu penting, Cik Syarum. Niat tu dapat pahala dah kita. Haji ada niat? Tak ada juga? Masya Allah. Teruk betul ni Haji. Dunia tak ada, akhirat pun tak ada ni. Kalau kahwin, dia kira dapat dunia. Kalau niat, akhirat je lah dapat. Niat baik, nak tolong orang, tapi tak boleh. Kalau macam ni, bahaya. Tapi tuan-tuan percayalah cakap saya. Bila Allah nak uji kita dengan hutang, susah hidup kita. Sebab jauhi daripada hutang. Kalau boleh beli. Cash. Kalau ada duit, tak perlu hutang. Sekarang ni tuan-tuan tak payah kad kredit. Sekarang boleh pakai debit card kan. Jangan amalkan beli kad kredit. Kad kredit ni bahaya. You all lambat bayar, dia kenakan interest. Dia kenakan charge. Charge tu yang kita tak perasan. Tu kena hati-hatilah tuan-tuan perempuan. Sebab itu hutang itu Allah letakkan ayat yang terakhir juga disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran. Yang terakhir, ayat yang terakhir juga turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ini ayat yang terakhir dan surah Al-Maidah ayat 3. Allah bagi tahu apa? Bahawa hari ini adalah hari yang terakhir aku turunkan ayat kepada kamu dan agama telah pun sempurna wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah nabi, la nabiyya ba'dah. Tak ada nabi dah lepas tu, tak ada syariat dah lepas tu.
Inilah syariat yang Nabi bawa, itu je. Jadi tanggungjawab kita tuan-tuan, ayat pertama yang Allah turun, ayat kedua, ayat terakhir Allah turun, semua tu ada dia punya implikasi dan kesan dia. Tanggungjawab kita sekarang ni apa benda? Beramallah dengan Al-Quran. Pertahankan Al-Quran. Kalau orang pertikai pada tuan-tuan perempuan, dia kata Quran ni tak valid, tuan-tuan kena pertahankan. Kalau ada orang dia anggap, kamu lah, baca Quran ke tak baca Quran, sama je. Kau tetap miskin. Oh, ayat dia. Oh, kasar tu ayat tu. Kau tetap miskin. Bang, kita baca Quran bukan untuk kaya. Betul tak? Tapi kita baca Quran untuk membuat persediaan hidup di dunia dan akhirat. Sebab ada orang faham Quran betul-betul, akhirnya dia berjaya dunia. Contoh, Allah kata apa? Aqimus solah wa atuz zakah. Bayar zakat, semayang dan jangan lupa bayar zakat. Kau semayang, zakat tak bayar, tak ada apa. Kau bayar zakat, semayang tak, pun tak ada apa. Tapi bila kau bayar zakat, kau solat dan bayar zakat, kau ada satu kemuliaan. Contoh, almarhum ayah kepada Datuk Yusuf Haslam. Saya rapat dengan Datuk Yusuf Haslam. Sebab kami sama-sama juru cakap kepada zakat wilayah persekutuan. Dan saya juga macam pembayar zakat wilayah persekutuan. Termasuk juga Selangor. Saya bayar dua-dua. Bayar dua-dua. Saya nak bayar Melaka tapi sebab tak ada pendapatan kat Melaka. Kecuali nanti kan kerajaan suruh saya balik Melaka, saya balik, saya bayar kat Melaka lah pula. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, bayar zakat kat wilayah tu, saya berdua lah dengan dia, selalu bercakap. Dia ni antara pembayar zakat besar dekat wilayah persekutuan, termasuk anak-anak semua zakat dibayarkan. Lepas tu baru dibayar kat anak-anak dia. Dia takut anak-anak dia terlupa. Dia kata apa? Ustaz, ayah saya tu satu hari, ayah saya tu gaji RM200 je. Bawa bas dekat pantai dalam, dekat UM. Dia ni konduktor yang bawa, zaman dulu kan apa ni, ingat tak? Potong tiket. Saya dulu suka kutip tiket-tiket yang orang buang-buang tu, kutip, dapat tisu bawa balik. Kita kutip tu banyak dapat, kita pergi hantar kat kaunter dia, dapat tisu. Macam tu. Jadi itu dulu-dulu lah zaman saya sekolah tu, kutip. Yang buat kotor ni orang tua-tua tu lah. Dia beli-beli tiket, boleh lempar. Jadi kerja aku kutip dengan kawan-kawan. Dapatlah tisu bawa balik ke mak. Mak, tisu mak. Mak saya pun suka. Oh, dapat tisu beli free. Mak saya bak free dia suka-suka. Kita bawa balik lah. Jadi, tuan-tuan, ayah dia RM200 gaji. RM5 dia wajib potong siap-siap. Isteri dan anak-anak hanya boleh pakai RM195 sahaja. Tak boleh lebih daripada tu. RM5 tu jangan kacau. Datuk Yusof ni orang muda, marah. Apalah abah ni kata. Kita pun susah tak cukup makan. Saya nak guna duit pun abah tak bagi. RM5 dah potong miskin. Kita pun susah, kita pun miskin. Apa potong-potong lagi? Dia style macam tu. Tapi tuan-tuan dan puan, mak dia kata apa? Mak dia tengok rumah Datuk Yusof Haslam yang besar tu, mak dia kata, so bapak kau tak merasa apa yang bapak kau buat dulu. Bapak kau potong zakat. Dan bapak kau yakin bila kita potong zakat, kita bayar zakat, kita akan kaya. Tapi bapak kau tak dikayakan oleh Allah. So, Allah kayakan kau, so. Allah kayakan adik-beradik kau, so. Tuh. Allah kayakan anak-anak kau, cuk. Tuh, Samsul, cuk. Kereta dia, Soul. Kau kenal Soul? Soul tu sentuhan dia tu. Tuan-tuan jangan main. Dia ni sentuhan, dia ni orang yang saya kenal dia. Saya baik dengan dia. Bapak dia pun saya baik. Memang dia dua orang tu dia terlalu bijak dua orang ni. Tu sebab bapak dia boleh buat cerita polis. Orang lain mati semua, dia tak mati-mati lagi. Dia macam apa ni? Adi. Pak Adi. Bergali kubur kan. Isteri mati semua dah, dia tak mati-mati. Dia duduk gali kubur itu. Yusuf Haslam ni bermula dengan bawa cuci debu-debu kota raya. Yang muda-muda ni aku rasa kau tak nak tengok. Kita orang yang ni macam Haji, tengok. Saya kata Haji ni tak pernah tengok sangat lah. Dia ni orang baik sangat ni. Dia ni orang geng-geng mana? MRSM ke? MRSM ke?
Jadi orang pandai-pandai ni, ya. Saya baca buku, dia tak tengok je. Macam aku tengok cerita. Debu-debu kota raya tu, dia bawa jadi polis. Sampailah dia baru ni pencin. Pangkat tu, 2 bintang, kena bersilang. Kira timbalan ketua, kalau kat sini ketua polis negeri lah. Oh, pencin saja. Alhamdulillah. Tapi cerita dah tutup. Berapa lama bang? Aku dah tua lah. Daripada kecil-kecil, itulah cerita dia bawa. Di otak dia, macam mana dia pegang RTM, kaya macam tu. Filem dia, Sembilu, Sebulu, semua ada tu kan? Apa nama, era Fazira dia naik kan? Awi kan? Oh dulu Awi tu, kita semua nak jadi macam Awi. Sejati. Kawan saya sampai arwah lah ikut dia. Baju kan dia, Awi lah, pakai jubah besar, pakai kop besar. Gitu. Kawan saya sampai meninggal dunia. Gitu. Nak jadi Awi. Punya pandangan isu Islam tu. Sekarang ni anak dia pula. Anak dia kalau buat cerita, sentuhan dia tu. Yang dulu masa dia buat Munafik 1, dia tanya. Dia minta saya jadi ustaz dia, saya tak boleh. Saya kata kalau saya jadi ustaz, habis lah. Yang lain semua kalah semua. Saya tak boleh lah, saya penjawab awam. Aku pensyarah, lepas tu terlibat dengan fatwa. Apa pula orang fatwa terlibat dengan pelakon pula? Tak boleh. Aku kata tak. Datuk Yusof Aslam pun telefon. Datang ke UKM tu. Minta, boleh aja pelakon. Minta maaf, saya bukan tak nak. Saya tak boleh. Biarlah saya sokong di belakang. Dia buat. Cerita hantu pertama yang dia buat. Masa tu kawan-kawan dia semua cabut. Kata apa benda kau Sob? Kau nak buat apa ni Sob? Apa ni Samsul? Cerita hantu patuh syariah. Munafik 1 tu, berapa belas juta dapat? Terkejut. Nabila Huda daripada awal cerita sampai akhir pakai telekong je. Hantu tak sentuh-sentuh. Ustaz baju. Auzubillahi minasyaitanir. Itu 19 juta lebih. Sampai dia forum dia menangis. Saya ada, Farah Fauzana ada, menangis dalam masjid. Dia kata, saya tak sangka Allah uji saya macam ni. Sebab tak tahu nak buat apa dengan 19 juta tu. Saya pun cuit, 1 bagi aku cukup dah. Tak dapat bos. Tak dapat. Dia buat yang kedua, 30 juta lebih. Munafik 2 pun sama juga. Tak ada sentuh-sentuh. Boleh. Ni nak sentuh-sentuh, pegang-pegang, peluk-peluk. Tak jadi. Ada seorang tu dia buat apa, cerita apa dah, cerita hantu dia tak logik langsung. Aku kenal penerbit tu, dah tegur dah, tak nak dengar. Ambil kau, rugi terus. Dia habis dekat 7 juta, 10 juta, dia hanya dapat 2 juta. Rugi lah. Mau tanya. Perempuan pasang apa? Pasang ni, baju apa? Baju dalam. Pasang coli, nampak kat belakang. Kata apa benda cerita ni? Saya kata kau buang sin ni. Dia tak buang sin tu. Dia kata tak boleh, kena ada unsur-unsur ni baru naik sikit. Memang taklah, aku takkan bagi anak aku tengok. Memang betul bukan anak aku seorang, anak semua orang tak tengok. Semua tak mau tengok. Apa cerita hantu pun tak logik. Jadi tak boleh sebut, kata lepas cakap ni. Tapi nak bagi tahu satu, tengok siapa nak tengok? Allah bagi tengok. Yang terbaru dia buat apa? Dia buat cerita Mat Kilau. Bertembung dengan satu lagi cerita baru ni kan, orang buat compare baru ni, ada satu bab baru ni yang terbuat baru ni. Pendekar Awang Gajah. Bagus cerita tu. Tapi kenapa tak boleh nak lawan Mat Kilau? Dalam scene Awang tu pun ada juga bergaduh-gaduh ni. Tapi kenapa tak boleh lawan Mat Kilau? Mat Kilau ni bukan orang saja bergaduh. Cameraman pun gaduh. Faham tak macam mana? Dia punya gegar dia. Kan? Bergegar gitu. Kita orang tengok dia punya sentuhan dia tu. Lepas tu pelakon dia tahu Adi Putra tu memang dia menjiwai. Kan? Dia berlari saja pun dah nampak macam rimau. Itu memainkan peranan. Dia bukan kira artis perempuan. Dia tak ada artis perempuan. Tak ada dalam tu. Kan? Kau tak payah tunjuk artis perempuan. Orang tak mahu nak tengok artis perempuan. Orang nak tengok sekarang ni sejarah ada tak kat situ. Kita jadi semangat. Oh, masa tu saya tengok. Oh, naik semangat. Yang Awang ni, dia kurang impact dia sikit. Saya tak tahu sebab apa. Mungkin dia kena, saya bagi tahu, Syamsul juga sentuhan tu. Sebab apa sentuhan tu? Siapa yang bagi tu? Allah bagi. Kenapa? Kerana dia jaga, atuk dia jaga Allah, Allah jaga dia. That's why,
kita ni jagalah Al-Quran. You jaga Quran, you pergi mana-mana pun Allah akan jaga. Saya ingat arwah ayah saya, dia timbalan pengarah kastam Kelantan. Suatu hari tu tuan-tuan, ni dia belajar tau. Kita kena tahu juga, Ji, saya pun baru tahu, saya cuba buat benda tu. Bila kita dah dapat benda tu, baru kita tahu, oh, bahaya sebenarnya. Suatu hari, masa ayah saya jadi timbalan pengarah kastam Kelantan, hari jadi Tuanku Sultan Kelantan, masa tu, almarhum tu, dia orang akan buat semua penjawat-penjawat awam, JKR antara yang utama lah, JKR, kastam, polis, semua akan buat kereta berhias. Tanya orang JKR Kelantan, dia orang tahu tu. Akan buat ni, pintu gerbang bercahaya. Itu kos tu. Kastam buat cara kastam, polis buat cara, semua akan berarak dan rakyat akan keluar tengok kereta berhias. Memang saya dulu tengok. Arwah ayah saya ketua masa tu. Pengarah Kelantan. Jadi bila dia datang, adalah jemputan. Jemputan untuk merasmikan ni, Tok Guru lah. Menteri Besar masa tu. Menteri Besar ni, tak boleh. Dia ikut law. Bila sampai kereta, jemputan dia kena depan lah nak jemput. Sebelum tuanku sampai. Dia, Tok Guru keluar. MB keluar. Buka pintu, tengok, Tok Guru seorang. MB seorang. Belakang ada satu kereta lagi. Isteri keluar ke belakang. Datin. Minta maaf, MB. Datuk, berapa mari dua kereta? Mari dua tempat ke? Dua tempat yang berbeza ke? Dok, sama. Dua tempat yang sama. Daripada rumah. Berapa dua kereta? Arwah ayah ni macam saya suka bertanya. Berapa mari dua kereta, Tok Guru? Dok, sebab dalam surat tulis menjemput yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Kelantan. Tak ada dengan isteri. Verbal ada isteri. Bagi tahu pada PA dia, isteri datang juga. Jadi sebab berlaku pertemuan, dia kata mari dua kereta. Senang. Dia kata agar saya tak dipersoal depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bawa isteri dalam kereta yang bukan hak dia untuk ada dalam tu? Oh ya Allah. Arwah ayah saya bermula dari saat itu, tidak ada lagi anak-anak dia yang boleh duduk atas kereta kastam. Tak ada. Saya boleh naik kereta vanet dia yang buruk tu je lah. Yang kat sini dia punya gear. Vanet lama tu. Itulah kami naik. Dia bawa balik kereta kastam masa tu Pajero. Kita nak tengok, nak try. Sedap kan Pajero. Zaman dulu Pajero tu kira hebat lah. Pajero Mitsubishi ke benda masa tu. Bang, tak boleh naik. Sentuh dalam pun tak boleh. Jangan. Keluar. Halau gitu. Dia tak bawa balik pun kereta ke rumah. Dia suruh driver hantar bawa balik. Sebab apa tuan-tuan? Dia kata dia belajar sesuatu. Saya sekarang ni pun saya buat benda yang sama. Kalau perlu saya pakai kereta kerajaan. Kalau tak perlu saya kata tak payah. Kereta saya pun ada. Lepas tu yang kedua, macam kertas, printer, benda-benda macam ni tuan-tuan. Kadang-kadang anak kita kat sekolah kan, papa nak printer, nak pergi print. Tuan-tuan puan, saya sanggup tak pergi print walaupun pukul 10 malam, mana ada kedai buka dah. Saya kata siapa suruh beritahu lambat. Esok jawab kat cikgu kata tak sempat. Ataupun pagi esok mama pergi hantar pukul 9. Pergi kat sekolah. Nak print kat pejabat memang aku takkan pergi. Sebab apa? Itu hak rakyat. Kena ingat, ini dipanggil integriti. Jadi supaya Allah Ta'ala merahmati kita. Dan saya harap dengan Quran ini kita akan lebih disiplin. Kita akan lebih berjaga-jaga dan berhati-hati dalam kehidupan kita. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya doakanlah Tuan Haji, semua kepimpinan yang ada pada hari ini dan juga tuan-tuan dan puan dimurahkan rezeki insya-Allah. Dipanjangkan umur dan yang paling penting kita semua masuk syurga. Satu hari nanti saya jumpa Haji Syarum dalam syurga, tuan-tuan pun dalam syurga. Kalau saya tak masuk, tuan-tuan tariklah saya. Dia panggil apa? Syafa'atul mu'minin wal mu'minat. Syafaat orang-orang soleh. Haji Syarum, puan duduk dalam syurga. Dia dalam syurga ni ada satu sifat yang Allah sebut alal araiki yanzurun. Duduk di atas syurga duduk macam ni. You akan nampak orang neraka. You akan nampak orang kat luar syurga. Masa tu tuan nampak, Ustaz Izzah lah. Dia lah ceramah dulu kat belakang. Saya suka dia.
Nak panggil masuk. Ya Allah, tolonglah bagi masuk. Ni Ustaz Isa hadi ceramah kat kami. Oh, masa bulan Ramadan. Ngantuk kami masa tu. Oh, tapi alhamdulillah lah. Dia bercakap juga walaupun orang ngantuk tuan. Tapi alhamdulillah banyak juga kami dapat, kami belajar, kami tu kami. Ya Allah tolonglah ya Allah bagi masuk. Saya boleh masuk ya Allah. Disebabkan syafaat tuan-tuan puan-puan sekalian. Ini dipanggil syafaat di akhir di dalam syurga. Tuan-tuan, itu yang saya nak. Saya akan minta tuan-tuan tolonglah bagi syafaat saya masuk. Ustaz-ustaz lain tu biar dulu. Sebab yang penting saya. Sebab masa tu kita tak fikir orang lain dah. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebab masa tu yang kita fikir kita. Harta tak fikir dah, anak-anak tak fikir dah, mak bapak tak fikir dah, keluarga tak fikir dah. Yang aku fikir, aku sekarang ni mana nak pergi ni. Jadi saya doa tuan-tuan perempuan, begitulah. Dan saya harap tuan-tuan perempuan, kalau saya nampak tuan-tuan yang ada dalam ni JKA Melaka saja. Yang lain saya tak mau masuk campur. Yang doa saja ni saya akan tarik masuk semua. Kan? Jadi yang JKA Johor tu tunggulah dulu. Dia panggil saya baru kita fikir kemudian. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.